السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu ma jaa fi karahiyati an yakhussal imamu nafsahu bid-du'a. Bab 31. Betul. Sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tengah hari ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi, membincangkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bersangkutan dengan solat kita. Walaupun tidak membincangkan perkara yang bersangkutan dengan rukun solat, sunat solat, tetapi bersangkutan dengan diri solat itu, antaranya ialah tentang adab-adab kita kalau datang bertandang ke tempat orang. Adakah boleh menjadi imam tanpa izin orang setempat? Sekalipun kita orang yang alim, orang yang qari, maka telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang setempat itulah yang lebih utama, orang tempat itulah yang lebih mustahik, yang lebih berhak menjadi imam. Dan inilah yang telah diamalkan oleh para salafus salih, sahabat-sahabat yang mulia itu. Pun begitu, tidak menjadi masalah kalaunya kita diberi izin, dipersilakan mengimami solat. Maka keizinan itu adalah suatu perkara yang perlu. Dan hari ini ada setengah orang memberi isyarat izin dengan bersalamnya Bilal ataupun imam untuk mempersilakan orang luar. Maka perbuatan itu bukanlah suatu benda yang diada-adakan, tetapi lebih kepada maksud untuk memberi keizinan. Hanya bersalam itu dipanggil isyarat kepada izin itu. Isyarat dipanggil sebagai suatu isyarat. Walaupun disebutkan oleh baginda Rasul keizinan tanpa izin itu tidak dibolehkan. Kemudiannya, daripada hadis yang lalu kita telah membincangkan bahawa bagaimana pentingnya bagi ahli qaryah memilih imam-imam mereka supaya menjadi suatu perkara yang tidak menyebabkan tertolaknya amal-amal mereka itu. InsyaAllah dalam hadis yang akan datang ni kita akan lihat ada golongan manusia yang ditolak sembahyangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, orang yang menjadi imam suatu kaum tetapi dibenci oleh kaum tersebut. Hari ini kita masuk membincangkan lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bab yang ke-31 di muka surat 111. Babu ma jaa fi karahiyati an yakhussal imamu nafsahu bid-du'a. Bab yang telah datang, ia bab pada menyatakan hadis tegahan
menentukan, mengkhususkan oleh imam akan dirinya dengan doa sewaktu berdoa. Tu imam hanya doakan diri dia saja, makmum belakang tukang amin. Jawapannya hadirin hadirat tak boleh. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Thawban an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in ay yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'dhina fa in nazara faqad dakhala wa la ya'umma qauman fayakhussa nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wala yaqumu ila salati wa huwa haqinun atau kama qala hadisun hasan. Qala muallif, kata Syekh Marbawi pada bilangan 168, ketahuilah kiranya ya saudaraku, fa'lam maknanya kena ambil maklum, kena ambil tahu wahai saudara-saudara, telah ditegah oleh syarak ke atas seorang yang menjadi imam bagi sembahyang itu apabila dia berdoa, imam berdoa, janganlah menentukan, mengkhususkan doa dengan seorang dirinya saja, maka mahulah diumumkan, umum untuk semua. Jadi kita akan masuk bincang bagaimana orang yang mengimami solat dilarang oleh syarak kita mendoakan dirinya sendiri. Di sinilah orang nak menjadi imam ataupun seseorang yang mengimami solat, dia kena tahu juga beberapa perkara bersabit dengan doa. Antaranya doa yang biasa kita baca secara berseorangan, dipanggil secara mufrad, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu untuk diri sendiri. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosa saya, wali walidayya, dan ampunkan dosa kedua ibu ayah saya, warhamhuma, dan rahmatikalah kedua ibu ayah saya, kama rabbayani shaghira, macam mana kedua mereka didik saya waktu kecil. Makmum pun amin. Kalau makmum tahu, sumpah atau imam tu, oh dia seorang minta ampun, kita tukang amin. Oleh kerana tak tahu hadirin hadirat. Jadi kalau sesiapa yang tahu, dia buat begitu, dalam fiqh hukumnya haram ya. Jangan buat. Baik, mana dalilnya? Bermula dalil atas yang demikian itu sepotong hadis pada masalah 171 yang akan datang ini, serta beberapa hukum lain yang dapat daripadanya, yaitu kata Imam At-Tirmidzi an Thawbana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in ay yanzura fi jawfi baiti imri'in hatta yasta'zina. Tiada harus bagi seorang bahawa memandang ke dalam lapangan rumah seseorang, mengintai dalam rumah orang, hinggalah minta izin dulu. Ini satu hadis ini cerita bagaimana adab minta izin nak masuk ke rumah orang. Fa in nazara faqad dakhala, maka jika memandang ia dalam rumah tadi, sesungguhnya seperti sudah masuk, dianggap penceroboh dalam rumah. Walaupun tubuh kat luar, mata kat dalam rumah orang dah dipanggil penceroboh. Baik, itu permulaan hadis ini ialah perbahasan tentang bagaimana adab-adab etika kita menziarahi, bertandang ke rumah orang lain. Ya, itu di awal hadis ini. Kemudian 169 memandang ke dalam rumah orang, kelakuannya. 170 memandang ke rumah orang dan hukumnya. Ini kita tangguh dulu, kerana ini hadirin hadirat tajuk yang akan kita bincang. Kemudian bagaimana adab-adab menziarahi, bertandang yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dah disebut dalam hadis ini, jangan kita lupa bahawa Rasulullah bukan saja mengajar kita ni sembahyang, puasa,
Rasulullah juga ajar kita hukum hudud HAM. Dah termenung semua. Ke masuk golongan yang menentang yang menentang MCA nampak MIC ala kulli hal. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jangan ingat Rasulullah mengajar kita bab puasa je. Rasulullah mengajar sampai kepada akhlak, pekerti sampai makan pun Nabi ajar. Karena itulah dalam khutbah Rasulullah ketika berada di Arafah, turun ayat al-yawma akmaltu lakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kamu, dan wa akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Telah sempurna agama kamu dan telah sempurna nikmat atas kamu. Akhir sekali dalam khutbah tu Rasulullah bersabda, katakanlah, saksikanlah, aku sudah sampaikan. Rasulullah sebut begitu. Jadi sahabat-sahabat pun menjawab, kami bersaksi. Kita kena saksikan. Jangan kata Rasulullah tak ajar. Rasulullah ajar belaka-belaka dah pada kita. Ni termasuk bagaimana adab ziarah, adab bertandang, adab kita berhari raya dan seumpamanya. Hadirin para jemaah rahmati Allah, yang nak tunjuk pada kita Rasulullah bukan sekadar Rasul yang mengajar sembahyang puasa je. Rasulullah lah pemerintah negara, pendidik yang paling berjaya, ahli politik yang ternama, pemimpin yang dapat memakmurkan negara, membangunkan ekonomi masyarakat. Rasulullah lah ketua terus angkatan tentera yang paling cemerlang dalam setiap siri perang. Nak kata apa lagi yang tak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Baik. Itu yang tamanya. Tapi yang ni kita tangguh dulu, insya-Allah kita bincang akan datang, kerana kita memfokuskan tajuk bersabit dengan doa lepas sembahyang ini. 171, berdoakan seorang diri di hadapan makmum apa hukum, supaya kita ni kalau terpilih jadi imam ataupun mentadbir sebuah organisasi masyarakat, diminta kadang-kadang baca doa dalam majlis-majlis. Ini adab, ini kena pelihara. Ya saudaraku, telah lalu dalam hadis itu dikatakan, hendaklah imam itu jangan menentukan doa, jangan khususkan doa dengan seorang diri sahaja. Bahkan mahulah, hendaklah diumumkan. Umum maknanya baca secara jamak, secara ramai, plural, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya umma qauman fayakhussa nafsahu bid-du'a'i dunahum, dan tiada jadi imam seorang akan satu kaum kemudian menentu ia, mengkhususkan ia akan dirinya sahaja dengan doa. Pada waktu berdoa, ketiadaan mereka itu masuk dalam doanya, seperti dikatanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah ya Tuhanku, bahwasanya aku mohon padamu, sihatkanlah, beri pohon akan dikau diriku kemaafan dan segar, sihatkan tubuh badanku. Dia baca doa untuk dia seorang. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, jawapannya jangan buat begitu, maka hukumnya adalah haram. Kalau begitu kita faham bahawa kalau seorang jadi imam, dia kena baca secara beramai-ramai. Di situ kita faham orang yang menukarkan doa daripada Rabbighfirli kepada Rabbana ghfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, itu adalah ikut sunnah Rasul. Kerana hari ini timbul satu isu, orang kata ada orang mengubah Quran. Sebab doa tu daripada Quran, Rabbighfirli waliwalidayya, tu dari Quran. Baik, kita nak jawab apa dia? Kita jawab yang kita ubah tu bukan Quran, itu namanya doa.
yang dikatakan ubah Quran sampai pada ayat itu, ayat Quran tu, Rabbil Fili tu, tuan-tuan baca Quran sampai ke ayat tu, tuan-tuan tukar Rabbana ghfir lana dhunubana wali walidina, atau confirm mengubah Quran. Sekarang ni kita bukan mengubah Quran, kita baca doa. Cuma doa tu diambil daripada Quran, disedut doa tu dari Quran. Tetapi bukan kita baca Quran, kita baca doa. Kerana itu doa-doa daripada Quran, kalau kita niat doa, walaupun haid, walaupun nifas, walaupun hadas besar, boleh baca. Contoh apa dia? Subhanalladzi sakhara lana hadza. Itu kan doa dari Quran. Itu doa naik kenderaan kan. Tak tahulah kalau Mas ni dia baca doa lain naik kenderaan, tu pasal hilang kapal terbang. Ataupun memang tak baca pun. Ya. Sebab itu disuruh kita baca doa itu subhanallazi sakhara lana hadza. Bagaimana kalau sekiranya sedang haid, nifas, bahada besar? Boleh, sebab kita bukan baca Quran, kita qasad baca doa. Tapi ayah, doa tu dalam Quran, memang doa tu dalam Quran, tapi ayah bukan baca Quran, ayah baca doa. Sebab ayah belum mandi wajib. Contoh ni contoh. Ya. Tak apa. Baik, macam mana nak tahu dipanggil dia baca doa ke Quran? Sebab anak dia tanya, mama baca apa? Mama baca doa. Itu sebab apa? Mama kan mama uzur. Tak apa, mama baca doa. Tapi kalau anak tanya, mama baca apa? Baca Quran. Haram. Sebab dia uzur. Di situ kita kena faham bahawa walaupun asalnya daripada Quran, kalau dikasadkan doa, tak apa kita baca walaupun dalam berhadas besar. Malah kalau kita sentuh, macam juga ayat Quran yang dijadikan sebagai sebagai barakah, digantungkan di rumah. Ayat umpamanya 1000 dinar, wa may yattaqillah, kan. Kita pun masa nak cat rumah tu tak ada wudu, angkat ayat itu, tak apa. Kerana itu bukan kita qasadkan Quran, itu diqasadkan ambil barakah, batu digantungkan di rumah tu. Dipanggil tabaruk, mengambil barakat. Kalimah bismillah ke, kalau ayat Quran, ayat kursi ke, dengan niat tabaruk ambil berkat, boleh. Kita tak ada wudu pun angkat. Tapi kalau kita qasad itu Quran, maka tak dapat tidak, mesti kena ambil wudu. Baik, begitulah kita baca doa tadi. Sebab ada orang kata kita ubah Quran, tidak. Kita qasad doa. Jadi kita tukar daripada Rabbighfirli kepada Rabbana ghfir lana dhunubana. Baik. Kalau begitu kita ubah tadi, kerana Rasulullah menegur, Rasulullah menegaskan, wala ya ummu qauman, jangan seorang yang mengimami suatu kaum fayakhussa nafsahu, mengkhususkan diri dia saja doa tu. Jadi Rasulullah larang. Jadi kalau begitu, larangan itu hendaklah diambil perhatian. Itu yang kedua. Yang tiganya, bagi orang yang nak berdoa ni tidak dapat tidak, dia kena semak juga dengan orang yang tahu berhubung dengan doa-doa ini. Saya tengok dalam buku tu ada beberapa doa yang memang kadang-kadang dibaca secara dipanggil secara mufrad, secara singular. Khususnya doa-doa akhir tahun ke, doa awal tahun ke, doa-doa itu banyak yang dibaca secara singular tu. Jadi kita pun tukang amin, amin. Patut tu imam seorang panjang umur. Makmum rupanya tu imam baca untuk dia seorang aja. Makmum beramin, amin. Ya. Macam tu juga orang perempuan, ya. Orang perempuan kalau suami baca agak tak dengar tu, tak payah kita amin pun tak apa. Batu kan jadi imam, disuruh kuatkan suara berdoa. Berbeza dengan orang sembahyang sendiri-sendiri. Yang Allah Ta'ala suruh kita perlahankan suara ketika berdoa itu ketika bersendirian. Kalau kita menjadi imam satu kaum, doa kena kuat, semua dengar. Kalau orang tak dengar tu, baik baca sendiri doa.
Ini apa tu imam amin, kita amin, tak dengar, tak ada makna. Karena itu tengok dalam doa kunut, Imam Mekah baca doa kunut lahan ke kuat, malam-malam Ramadan tu kuat, walaupun kita tak kisah, kita tahu tengok televisyen. Kuat ya Allah, mahdina fiman hadait, menangis-nangis lagi tu imam tu. Angkat pun tinggi tak, suara pun tinggi, angkat tangan pun tinggi. Sebab hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah, dia jadi imam orang ramai. Orang nak tukang amin kena dengar apa yang tok imam baca, barulah boleh dia amin. Muslimat-muslimat, ibu-ibu, hati-hati suami baca tu amin, amin. Orang tu baca pelan je, empat saya Rabi'ah. Orang perempuan amin, makbul doa. Nak kata apa? Kata suami, bukan salah saya, awak juga yang tukang amin, saya cuba-cuba. Makbul. Faham ibu, kakak? Kalau suami baca pelan-pelan, orang belakang terbalik tangan. Ini bukan Rasulullah ajar ni, saya beritahu. Apa tu balik tangan? Saya tak dengar baca. Baca sendirilah perempuan. Baca sendiri ya. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu adab-adab dia. Tengok apa nasihat Nabi kalau kita baca sendiri-sendiri padahal kita jadi imam. 172, berdoa seorang diri dan sebab tegahnya, kata Ibnul Arabi. Dan bermula imam itu tiada menentukan, tidak mengkhususkan dirinya dengan berdoa, kerana bahawasanya telah bersekutu serta makmum pada ibadah dan bertunggal dengan menjadi imam saja. Telah bersabda Nabi SAW, fa in fa'ala faqad khanahum, maka jika memperbuat ia begitu, doa untuk dia seorang saja, padahal dia tahu sesungguhnya khianat ia kepada mereka itu. Ini tu imam khianat dipanggil. Kata Kelantan khianat ini. Ini buat kerja khianat nama tak? Pasal apa? Dia tidak amanah. Orang kita lantik dia untuk minta doa ramai-ramai, dia doa untuk diri dia seorang saja. Ingat itu, Rasulullah letak orang begini sebagai orang yang faqad khanahum, sesungguhnya mereka dia telah mengkhianati mereka itu. Dan telah berkata setengah daripada ulama, bermula imam yang mendoakan dirinya juga tiada serta makmumnya ialah imam yang zalim, dan ialah yang dilaknatkan dia. Ada faham? Boleh. Jadi imam nanti, jadi kalau begitu imam-imam pastikan doa yang kita baca itu untuk orang ramai ya. Nah di sini sekali-sekala imam kena, kalau tak berapa nak pasti doa-doa ni, kena rujuklah fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Jangan malu-malu. Allah berfirman, bertanya pada orang yang ahlinya, kalau kamu tak tahu tanya. Ini bila kita tanya tu sebenarnya kita dah masuk dalam golongan orang mengamalkan Quran tu. Rasulullah bersabda apa dia? Besok akan diangkat darjat kamu, dikatakan kepada orang yang baca Quran, mengamal Quran, baca olehmu, dan naiklah darjat kamu sebagaimana kamu baca ketika di dunia dulu. Ulama-ulama tafsir menyebutkan, ulama-ulama hadis menyebutkan hadis itu bacalah dan naiklah darjat. Maknanya kita ni besok diangkat darjat kita, banyak mana Quran tu kita amalkan. Dalam Quran ni ada kisah Nabi-Nabi terdahulu, umat terdahulu. Dalam Quran ada wa'id, amaran-amaran, peringatan, cerita benda baik, syurga, neraka, wa'id tentang dosa, neraka, wa'ad, janji baik, syurga, pahala. Ada wa'id, janji azab, neraka. Yang tiga, dalam Quran ada hukum hakam. Jadi kita tengok puasa ikut Quran, mayang ikut Quran, ambil uduk ikut Quran. Lagi bertanya tu pun kalau kita tak faham, tanya orang yang lebih faham, pun ikut Quran dah. Jangan malu tanya tu. Ya. Para jemaah dirahmati Allah, fasalu ahla zikri. Allah suruh kita tanya. Bila kita tanya, sebenarnya kita mengamalkan Quran. Lepas tu hukum Quran termasuklah hukum Allah Ta'ala, bab nikah kahwin.
Masuklah dalam bab jenayah. Ikut Quran tu. Faham tak faham ni? Yang macam tengok. Allah hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian. Nak sebut pada kita, itu yang kita nak buat hukum Quran tu. Takut sangat nak tunggu suasana kondusif, aman. Dia sebenarnya hukum itulah yang nak mengamankan. Nak tunggu aman, hukum itulah yang mengamankan. Faham? Macam kita nak sejuk, pasang kipas sejuk lah. Nak tunggu sejuk pun nak pasang kipas. Bila nak sejuk? Faham tak faham ni? Cakap dengan orang mas tak faham, orang kampung lagi tak faham je. Kita nak sejuk, kena pasang kipas. Nak tunggu sejuk pun nak pasang kipas. Contoh pasal aircon barulah sejuk. Macam tu juga hukum Allah tu nak mengamankan, nak menjadikan kondusif. Nak tunggu kondusif baru nak buat hukum Tuhan. Dia kena buat barulah kondusif. Nak kena semua faham. Pula alasan semua faham. Saya alasan semua faham ni begini tuan-tuan. Kalau kita nak tunggu semua orang faham baru boleh nak buat, saya beritahulah, haji ni tak ada orang yang boleh buat kalau ikut nak tunggu semua faham tu. Tapi kenapa kita pergi juga haji? 24,000 orang ya, semua faham. Saya petugas haji, kita tahulah tuan-tuan. Yang sampai sana nak tanya ustaz, apa dia? Mandi sunat ihram wajib ke tidak? Saya jawab. Itu yang khusus 4-5 kali tu. Mandi sunat ihram wajib ke tidak ustaz? Sabar je lah kita. Nak sebut, kalau nak tunggu semua faham, memang tiap-tiap tahun tak boleh pergi haji. 24,000 semua batal. Kata Tuan Haji, ada yang tak faham lagi, jadi haji tak boleh dilaksanakan. Cuba jawab, bila nak pergi haji? Nak tunggu semua faham. Itu tak cerita lagi yang sampai sana tu tuan-tuan. Niat saya, kita tanya, pak cik buat haji apa dia? Ifrad, haji pun macam-macam ke dia? Yalah, haji ifrad ke, tamatok ke, kiran. Pak cik buat 3 sekaligus. Confidentnya. Tuan-tuan ingat orang yang khusus faham semua ke? Yang khusus ustaz beri salam je dia dengar, wabillahi taufik je dia dengar tu. Yang tengah tu dia krok tu. Tuan-tuan, siapa pergi haji tahulah je. Kawan-kawan sebilik ke dah. Itu tak cerita lagi masa musim saya tadi, ada sekali musim tu. Kebetulan kita wukuf hari Sabtu. Jadi nak berangkat ke Arafah hari Jumaat. Kecoh dah kat maktab tu. Kecoh sampai ustazah pun nak pitam. Ustazah minta tolong ustaz handle ustaz. Apa dia? Masalahnya ustaz, jemaah-jemaah ni dah keluar fatwa boleh Jumaat di hotel. Allah, pasal kita nak pergi lepas Jumaat, jadi takut kena tinggal bas. Jumaat di hotel tak buat. Keluar fatwa je masing-masing mana-mana buat hukum. Satu, yang keduanya tanya sebab apa boleh? Kita kan musafir, dia kata. Musafir apa duduk maktab dah berminggu-minggu. Allah tuan-tuan, macam-macam fatwa. Ada yang lagi dahsyat, kita boleh jamak sekali. Sudah tuan-tuan tu. Ini kalau nak tunggu semua faham, Syekh, memang tak jadi haji tahun ni nampak. Ya, itu tak sebut lagi yang sampai padang Arafah. Tanya pak cik dah niat. Dia kata ingat semayang je kena niat. Kat padang Arafah, cuba jawab, nak niat masa bila tu? Ingat kan? Semayang je kena niat. Itu tak cerita yang pakai seluar dalam lagi. Awak dah kata jangan pakai benda berjahit. Apa dia jawab? Alah ustaz, kecil aja. Takkan Tuhan kira sangat. Seluar tu kecil. Itu kira okey saya yang jawab. Saya ustaz bukan muassasah ustaz. Saya package 10,000. 10,000 package. Takkan seluar dalam tak boleh pakai. Package mahal, seluar dalam tak boleh pakai. Nak tunggu semua faham saya. Jawapannya tak pergi kita haji. Macam tu juga hukum Tuhan ni. Tuan-tuan nak tunggu semua faham. Allah, dia kena buat dulu baru faham. Yang peliknya GST tak faham boleh buat. Sekian dimaklumkanlah. Nak tunggu semua faham pun nak buat. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah kalian. Jadi jangan kita dipanggil lupa. Begitulah dalam bab sembahyang ini. Ini maknanya kita belajar ini supaya jangan jadi imam yang zalim. Kena belajar, kena tuntut ilmu, kenalah kita mendalami, ya tak? Ini semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi tak apa, jangan malu tanya. Lepas tu dalam bab-bab tadi, balik cerita doa tadi, tak apa, masalah bertanya. Bertanya itu pun nisbul ilm, sebahagian daripada ilmu bertanya. Malah Jibril pun pernah datang bertanya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya Rasulullah. Lepas tu cerita nak faham pun nak buat. Kalau ikut dalam nas Quran, ikut dalam nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga hukum hakam yang sahabat tak faham tapi Rasulullah tetap buat. Contoh dalam peristiwa melontar orang yang zina, dipanggil penzina muhsan. Orang yang sudah nikah dengan nikah yang halal berzina, rejam mati. Seorang namanya Ma'iz bin Malik. Hadis yang sahih ini disebut oleh para ulama. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Kerana Ma'iz ni adalah anak angkat kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Dia anak angkat. Jadi satu hari dia berzina. Dia rasa berdosa, rasa bersalah. Dia pergi mengadu pada Al-Abbas. Al-Abbas tak boleh nak jawab apa-apa. Kata Al-Abbas, kamu pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada jalan penyelesaiannya. Ringkas ceritanya, dia pergi mengadu pada Nabi, beritahu yang dia berzina. Mula-mula Nabi berpaling. Kemudiannya Nabi soal, Nabi siasat, Nabi tanya dia. Di situ kata ulama-ulama, orang yang berzina ni dia boleh pertama membuat pengakuan, dan mahkamah akan menyoal siasat dia. Soal siasat, adakah betul, dan kalau sabit kesalahan, memang boleh dijatuhi hukuman dipanggil Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala itu. Jadi bila sabit salah, Nabi SAW perintahkan bawa dia ni pergi ke Harrah untuk dilontar. Dia kejam, dia bagi mati. Ketika digejam dia sakit, dia lari. Di situ ulama-ulama ambil hukum, orang yang membuat pengakuan salah boleh tarik balik kes. Dan bila tarik balik kes, dia dilepaskan. Dosa dia dengan Allah dia jawablah nanti. Kalau dia taubat, Allah terima, alhamdulillah, dilepaskan. Tetapi oleh kerana sahabat-sahabat pun bukan semuanya faham hukum, nak cerita bukan semua faham. Abdullah bin Unais tengok dia lari. Abdullah bin Unais ambil rahang unta dia, baling. Kata orang Kelantan, dia pekong dia baling tu rahang, kena pada Ma'iz. Mati kawan tu. Mati ke? Sudah mati, bawalah pada Rasulullah laporan kan. Begitu begini kejam di jalan kan, dan beritahu yang dibaling mati kawan tu. Lalu Nabi bersabda, "Halla taraktum, kenapa kamu tak biarkan dia?" Di situ menunjukkan sahabat pun tak faham juga sebenarnya. Tetapi daripada tak faham itulah jadi faham. Nak tunggu faham, bila nak buat. Sahabat-sahabat semayang, sebagian dia semayang tengok ke atas, tengok. Datang hadis Nabi, mayang jangan dongak-dongak. Itu iltibas, itu cara iblis, dipanggil sebagai pandangan syaitan gitu. Dia ajar kita pada bawah. Kita nak semua faham tuan-tuan. Bila nak buat hukum, tak semayanglah kita kan, nak tunggu faham. Dalam semayang ada sahabat berbuat ajar. Rasulullah tegur, dalam semayang tak boleh melainkan doa, Quran, zikir, baru faham. Itu namanya, kalau nak tunggu faham baru semua nak buat, bila nak buat. Jadi para jemaah dan rahmatullah, begitu juga dalam bab-bab begini. Jadi kita belajar ni supaya kita faham. Tapi adakah nak tunggu faham baru boleh kita buat? Ramai lagi orang tak datang kuliah, bila nak faham. Kalau begitu, amalan ni kena tangguh dululah doa ni Sebab apa? Ada lagi yang tak faham untuk kita amalkan. Macam tu tuan-tuan. Jawapannya, hukum Tuhan ni tak berkembang mana. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, tak ada masalah. Tak faham, bertanya. Bertanya itu pun sebahagian dari ilmu kita. Jadi kalau begitu, ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana Islam itu berkembang atas pertanyaan, atas soalan. Bukan satu dua hadis yang sahabat-sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak urusan sahabat bertanya. Antaranya satu ketika Nabi bersabda, hendaklah tiap-tiap sendi kamu berpagi-pagi hari bersedekah.
Hendaklah setiap sendi kita ni pagi-pagi bersedekah. Sabda Nabi, tiap tasbih sedekah, tiap tahmid sedekah, tiap tahlil sedekah, tiap takbir sedekah. Kamu suruh orang buat baik, sedekah. Cegah orang buat mungkar, sedekah. Nampak tu? Sehingga kan kamu mendatangi isteri kamu itu pun dengan maksud jima isteri pun sedekah. Saya nak fokuskan, sahabat bertanya. Sahabat pun tak faham. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu lahu ajar atau kamakan? Adakah kami mendatangi isteri kami, melampiaskan syahwat pun dapat pahala? Dia katakan sedekah tu pahala. Jangan balik dulu tenang. Mendatangi isteri itu pun boleh pahala, Syekh. Baik, saya nak fokus. Sahabat pun tak faham. Sahabat tanya, adakah boleh pahala? Melampiaskan syahwat dengan isteri boleh pahala? Nampak? Bukan sahabat faham. Nabi bersabda, apa pendapat kamu kalau seseorang itu meletakkan benihnya ke tempat yang haram, adakah baginya dosa? Maka demikianlah kalau dia meletakkan di tempat yang halal, pasti baginya pahala. Macam ini yang nak balik cepat ni. Nak sebut apa dia, tuan-tuan hadirin hadirin? Nak sebut pada kita, sahabat pun nak tanya. Banyak benda-benda yang sahabat bertanya, bukan sahabat-sahabat faham. Tanya, tak apa tak? Kalau begitu, kita lihat hukum ini dia berkembang dengan soalan, pertanyaan. Ya. Jadi jangan kita buat alasan nak kena faham dulu baru boleh buat itu, boleh buat ini. Kita masuk kerja dulu pun bukan faham pun kerja kita ni kan. Walaupun ada manual terkial-kial juga buat mula-mula kan. Tapi hari ni pejam mata pun jumpa skru saya. Saiz berapa pun tahu dah. Pasal dah mahir, dah tahu. Kan kita belajar namanya daripada pengalaman, barulah jadi sempurna. Jadi para hadirin, para jemaah rahmati Allah sekalian, ini dalam bab-bab begini kita kena bertanya, jangan bimbang. Macam tu juga orang duk tanya masalah yang kita dah sebut dahulu dalam bab puasa Rejab. Ia orang duk sebar WhatsApp itu. Memang ada personally orang tanya, apa komen Ustaz? Apakah betul hadis itu palsu? Dia begini, memang betul hadis tu palsu, tetapi yang palsunya puasa sehari ganjarannya sekian, puasa 2 hari ganjarannya sekian, puasa 7 hari ganjarannya sekian. Yang palsu itu ialah tentang cerita fadilat kelebihan, bukan puasa Rejab tu yang palsu. Adapun puasa Rejab itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Kalau bertanya kan boleh faham. Cuba dia tak tanya. Pakai hari ni ada yang berhukum siapa puasa Rejab semuanya bid'ah belaka. Lah pula. Itu sebab kena tanya. Kena bertanya supaya kita jelas. Begitu juga dalam bab-bab lain, walaupun sekecil-kecil benda. Saya ingat dulu masa belajar, ada budak tu tanya soalan yang sangat remeh lah dalam kelas. Jadi budak-budak ketawa lah. Syekh tu marah. Syekh tu kata, kenapa awak semua ketawa? Dia bertanya, itu dia tak tahu, baguslah. Kalau kita tak jawab, kita ketawa, dia jahil, saya pernah tanggung dosa dia. Sejak hari tu, tanya je apa saja. Betul juga ada. Kadang-kadang kita ketawa, tanya kita pun kita tak jawab. Itu masalah dia. Jadi tak apa bertanya, walaupun dah diajar berulang-ulang. Sebab tu ada program Tanyalah Ustaz. Walaupun tuan-tuan tengok Tanyalah Ustaz tu ada orang komplain, apalah Ustaz tajuk remeh-remeh. Tuan-tuan, yang tajuk remeh-remeh tu, tuan-tuan duduk Selangor KL ni banyak kuliah ceramah. Orang belah-belah kampung tuan-tuan, dia punya ceramah di malam Jumaat je baca Yasin tau, malam lain tak ada ceramah. Kalau ada pun bab wudu, lepas bab wudu, bab sembahyang. Masuk dah Ramadan, kat Ramadan buka kitab Ramadan balik. Lepas tu raya cuti 2 bulan. Raya sebulan, open house sebulan. Masuk bulan terusnya buka kitab wudu balik. Itulah ulang-ulang. Saya tahulah aku orang kampung. Bila dia nak sampai bab wudu tu, itu pasal dia tak kita buka tajuk remeh-remeh tu, kata remeh-remeh. Tuan-tuan duduk bandar ni banyak penceramah ustaz-ustaz, tak apalah. Orang kampung tuan-tuan. Soalan-soalan itulah yang simple-simple tu lah. Kadang-kadang dia nak tahu. Jadi jangan kita marah orang tanya tu.
Baik. Begitu juga dengan orang bertanya soal-soal yang biasa dah kita dengar, dia nak tanya, tak apa. Masuklah dalam soal yang bersabit dengan nikah kahwin, masuk dalam bab puasa, dalam bab fidyah. Ada yang bertanya bab fidyah kan. Soal fidyah itu adakah dipanggil boleh diberi kepada orang lain? Jawapannya, fidyah itu khusus untuk fakir dan miskin saja. Dua individu ni saja yang boleh terima fidyah. Berbeza dengan zakat. Zakat ada 8 asnaf. Kalau begitu soalannya menarik juga. Boleh tak dia beri kepada institusi, sekolah agama, rumah anak yatim? Dia begini, adakah institusi itu namanya fakir miskin? Tidak. Fakir dan miskin itu orang, sifat kepada orang, manusia. Jadi kalau begitu, walaupun institusi itu susah, dia bukan orang, dia hanya satu badan. Tetapi kalau institusi itu di dalamnya ada fakir dan miskin, kita boleh wakilkan kepada institusi. Umpamanya kita beri pada sekolah agama itu untuk diagihkan kepada fakir miskin, boleh. Tapi ingat, bukan beri kepada institusi sekolah agama tu. Walaupun sekolah agama tu dhaif saja, dia bukan orang sekolah agama. Tetapi kalau ustaz yang duduk situ tu miskin, boleh bagi pada ustaz itu. Ataupun ada pelajar-pelajarnya di kalangan fakir miskin, boleh bagi kepada pelajar. Adapun institusi itu dia hanya sebagai saluran saja, sebagai medium untuk menyampaikan. Begitu juga dengan beri pada rumah anak yatim. Walaupun rumah anak yatim itu miskin, tapi dia institusi, dia bukan orang. Kita wakilkan kepada rumah itu, serahkan kepada pelajarnya yang miskin, individu yang ada di dalam tu kalau dia miskin. Sebab ada juga rumah anak yatim yang kaya-kaya, dan tuan-tuan pergi rumah-rumah anak yatim dekat TTDI tu, dia aja banglo, dia punya akaun tak banyak, juta aje. Nak kata apa lah. Baik, kalau begitu, itu kita kena ingat, fakir dan miskin. Dan bolehkah kita beri terus direct? Boleh. Hanya perlu niat saja pada mereka, ataupun wakilkan kepada orang lain. Nak wakilkan pada saya pun boleh, dengan syarat kita sampaikan kepada asnaf fakir miskin itu. Boleh itu dalam bab fidyah tadi. Dan ingat, begitu juga dalam bab-bab yang lain, walaupun sekecil-kecil benda yang disoal. Ini Rasulullah SAW nak mengajarkan pada kita supaya kita bertanya, tak mengapa. Batu Rasulullah SAW menyebutkan jangan doa untuk diri dia sendiri, menunjukkan perkara ini juga berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi Nabi larang buat begitu. Nabi bersabda, fa in fa'ala, kalau dia buat juga begitu, faqad khanahum, dia telah mengkhianati mereka itu. Dan kemudiannya hadis seterusnya, wala yaqumu ila salati wa huwa haqinun. Masalah seterusnya ialah menahan kencing atau berak waktu hendak sembahyang. Ya saudaraku, sebenarnya telah datang beberapa hadis menunjukkannya. Hadis yang satu hadis ni, tapi ada beberapa perkara yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setengah daripadanya sudah tersebut dalam juzuk pertama, dan ini satu hadis lain, yaitu sabda Nabi SAW, wala yaqumu ila salati wa huwa haqinun. Jangan bangun seorang bersolat padahal dia menahan kencing dan berak itu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan apabila sembahyang seorang atas keadaan, kelakuan menahan kencingnya dan beraknya, padahal waktunya lapang, waktu panjang lagi, maka sesungguhnya mengerjakan demikian makruh. Jadi begini, kadang-kadang kita baca hadis Rasulullah, Nabi bersabda, bila ditanya apakah amalan yang paling bagus, Nabi bersabda sembahyang awal waktu. Jadi kadang-kadang orang confuse. Ini yang dikatakan, kalau membaca hadis Rasul, jangan baca satu kita hukum semua. Dia kena tengok semua hadis lain. Jadi jumpa pula hadis Rasulullah bahawa kalau orang yang dipanggil ada hajat, nak qada hajat, orang yang ada lapar, lambat lapar pun ada, dah dihidangkan makanan, mana
Semayang dah azan dah. Ini lapar sungguh ni. Mana nak didulukan? Nabi kata makan. Kalau begitu, kita memahami suatu hadis tidak boleh dibaca satu sudut aja, dia kena gabung-gabung dan difahamkan semua. Ya, sebab kadang-kadang ada juga yang bercakap bila dia belajar satu hadis, dia pakai borong satu itu saja, semua orang dah jadi salah pula. Contoh dalam bab dipanggil isbal. Isbal ni labuh kain bawah buku lali, termasuklah labuh seluar. Memang datang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang buat begitu dipanggil ahli neraka. Ya. Tetapi hadirin hadirat, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang buat begitu khuyala'a, dalam keadaan bermegah-megah, mau nunjuk-nunjuk. Bila datang hadis yang awal itu, cerita orang melabuhkan pakaian ini, termasuk dalam golongan ahli neraka. Saya nak bakar pergi jumpa Rasulullah sebab pakaian jubah saya nak bakar labuh. Ya Rasulullah, Nabi kata kamu tak masuk golongan itu, ya Abu Bakar. Rupanya datang hadis yang lain, Rasulullah bersabda, kalau dia labuh itu khuyala, dalam keadaan tunjuk-tunjuk, megah-megah. Di situ ulama-ulama mengambil hukum nas, kata Imam Nawawi, kalau labuh itu tidak megah, hukumnya tidak haram, makruh. Tapi kalau labuh dengan megah-megah, haram. Tetapi kalau singkat, megah-megah pun haram juga, kata Imam Nawawi. Sebab di situ dia punya muqayyadnya ialah bermegah itu. Barulah kita faham. Kalau begitu, dia labuh. Tengoklah, adakah kita masuk dalam golongan orang yang ego. Hari ni yang labuh lebih pada trend ya. Ada yang pakai bawah labuh, ada begitu jalan. Tak ada, itu lebih pada trendy ya. Ya. Dia cerita yang labuh ni zaman dulu, zaman Qarun, dia punya baju tu labuh sampai ke belakang tu. Sampai ada orang tukang angkat tu, macam pengantin-pengantin tu. Itu yang dipanggil khuyala itu. Dia rasa megah upah orang angkat baju dia tu. Ego dia. Lepas tu tengok pakaian raja-raja Rom sampai hari ni digambarkan macam mana? Digambarkan labuh kan? Memang itu pakaian zaman dulu. Bagi mereka suatu kebanggaan dapat menjadikan orang belakang kuli. Upah tukang angkat aja dapat RM50. Oh dahsyat. Kita ada pakai luar upah RM5. Tak ada orang buat. Kita pun tak sanggup. Jadi kita hari ni melabuh tu bukan dengan tujuan megah-megah. Jadi kalau begitu, itu hadis-hadis begitu jangan dibaca sekali imbas, nanti merunsingkan akal kita. Lepas tu dipanggil kena faham molek, faham betul tu. Begitu juga begini. Memang Rasulullah bersabda, sebaik-baik amal dipanggil sembahyang awal waktu. Tetapi buka hadis lain, termasuk hadis ini, kalau dia ada hajat, sakit perut, apa kata Imam Nawawi, kalau dia ada hajat begitu, selesaikan dulu. Kalau dia sembahyang juga, makruh sembahyang dia itu. Tetapi dengan syarat, kalau waktunya masih lapang, panjang, dan sembahyangnya sah di sisi mazhab kita Syafi'i dan di sisi jumhur ulama. Tetapi sunat dia ulang balik. Ulang balik sunat. Taubat tak buat syekh. Walaupun dan tiada wajib, ia tak wajib ulang, tapi sunat ulang balik kerana tadi sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa, sakit perut tadi itu. Tidak fokus, hilang tujuan, baca tahiyat pun waktu tu imam panjang pula, bila nak salam, bila salam, kau dah sakit perut. Dan telah dinaqal oleh Al-Qad'iyat daripada ahli zahiri akan bahawasanya batal ia. Ini pendapat yang syaz, yang kita tak terima sangatlah. Ada yang kata sampai kepada batal. 174 habis cerita menahan kencing dan berak. Minta maaf bahasa tu dia guna sini, saya baca lah. Di dalam sembahyang tu kenapa ditegah syarak? Ya saudaraku, adalah sebab ditegah kerana maksud sembahyang mahulah khusyuk. Tu tujuan sembahyang. Lepas tu hari ni kita cerita pula duduk tahiyat akhir. Ada orang komplain ustaz duduk macam tahiyat awal tu. Dia begini tuan-tuan, orang tanya yang manakah yang afdal? Begini, dalam mazhab kita Syafi'i, afdal tahiyat akhir dipanggil duduk tawaruk. Tawaruk ini kaki kanan ditegakkan, kaki kiri di bawahnya. Dipanggil duduk tawaruk. Duduk tahiyat awal itu dipanggil iftirash.
Tetapi bagi mazhab Hanafi, tahiyat awal ke tahiyat akhir ke duduk iftirash afdal. Baik, masing-masing punya nas dalil. Kalau begitu, ulama-ulama fiqh faham yang wajib adalah duduk. Adapun cara duduk itu hanya sunat, kaifiat duduk tu sunat aja. Yang penting duduk itu. Nak duduk bersila pun boleh. Tahiyat akhir tu. Kalau begitu kita faham sembahyang itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nak jadi orang berjaya sembahyang kena khusyuk. Kalau dah perut besar menyingging tepi tu, khusyuk lah. Yang duduk tawaruk tu. Ni tali pinggang bakal besar pula. Skorpion tu. Sangkut je, sangkut. Sesak nafas je. Atas. Jadi kita biarlah dipanggil faham hukum. Jangan main entah macam ini apa. Tengok ustaz ni perut lah. Dan kadang-kadang kita tengok orang yang duduk tawaruk itu pun tak ikut sunnah pun. Bukan kaki dia tegak pun, menyimbang sana ada. Yang kiri pun tak kiri, bawah je. Bukan bawah, bawah. Kita tahu lah pasal kita buat. Adakah exactly ikut sunnah tu? Kalau begitu jangan kelahi benda-benda begitu. Yang penting ialah matlamat sembahyang hendak khusyuk. Kalau rasa selesa duduk tahiyat awal, tak iftirash. Kalau kita rasa iftirash pun tak selesa, tawaruk pun tak selesa, duduk bersila je. Sila tahiyat. Macam panglima tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan, kita kena faham maksud dia. Jadi kalau begitu, inilah dipanggil memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sebut tentang dipanggil hakinun itu orang yang nak qada hajat, tetapi Rasulullah maksudkan mengapa orang nak qada hajat disuruh selesaikan dulu hajat-hajat dia, sebab hilang khusyuk dia. Kalau begitu, kita boleh ambil daripada hadis itu, masukkan dalam maksud orang yang duduk sembahyang pun ikut cara mana yang khusyuk. Letak tangan, benda yang sunat-sunat ni mana yang khusyuk. Kalau rasa perut kita besar, atas perut khusyuk, selesai masalah dah. Senang, perut besar kan, relax aja kan. Tangan nak rasa bawah, nak letak pusat dia bawah pusat tak apa je. Asalkan yang penting khusyuk kita tu. Begitu juga duduk tahiyat tadi. Kalau rasa duduk tawaruk itu mengazabkan kita, menghilangkan separuh khusyuk kita, jadalah kita khusyuk tu dah separuh hilang, duduk lagi separuh lagi hilang. Jawapannya tuan-tuan, duduklah atas selesa kita supaya khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa moga-moga dapat menyelesaikan sikit masalah yang kita hadapi, sebab kadang-kadang benda-benda begitu je jadi isu-isu dalam masyarakat kita. Sampai saya pun ustaz-ustaz pun nak komplain lah, sebab kita kadang-kadang duduk iftirah juga je. Dia tak tahu hal keadaan kita kan. Kita je tahu diri kita. Walaupun nampak perfect, nampak zahir kan. Tapi sebenarnya rahsia mujur lah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga dirahmati Allah ta'ala sekalian. Sekadar itu saja. InsyaAllah kalau ada soalan-soalan, tuan-tuan boleh kemukakan secara bertulis ataupun WhatsApp. Wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu saja. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.